أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan bersiaran secara online dalam program kuliah takmir anjuran Jabatan Agama Islam Selangor dan Jakim untuk bulan Mac tahun 2021. Dan sebelum itu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, yaitu tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Maka tuan-tuan yang belum lagi menerima suntikan vaksin COVID-19 bolehlah mendaftar di My Sejahtera untuk sama-sama kita mendapat suntikan imunisasi COVID-19 untuk mencegah supaya tidak ada penularan selepas vaksin itu disuntik. Dan insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, begitu juga dengan SOP yang telah digaris pandukan oleh kerajaan, maka kita kena patuhlah. SOP itu sebenarnya bukan untuk membebankan kita, tetapi ialah untuk mengekang penularan penyakit yang berjangkit ini, COVID-19 ini, supaya ia dapat dikekang dan juga dapat dielakkan daripada kita semua. Jadi oleh yang demikian, marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa saja pekerjaan yang kita lakukan ini akan sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat keampunan dan belas kasihannya. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita seharian ini akan ada perkara-perkara terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini apabila kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti. Tuan-tuan hadirin sekalian, hari ini kita akan bersiaran dalam ilmu tafsir, pelajaran tafsir Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Jadi mari kita baca sama-sama untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi wanita juga ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan, sebelum ayat ini turun ataupun sebab ayat ini turun ialah pada zaman dahulu tradisi kaum jahiliyah sebelum kedatangan Islam, mereka tidak memberikan wanita dan anak-anak mereka harta warisan peninggalan apabila berlaku kematian terhadap kedua ibu bapa mereka atau salah seorang daripada mereka, dengan pandangan bahawa anak-anak itu sama saja dengan wanita. Mereka tidak boleh menunggang kuda, tidak boleh berusaha yang dapat mendatangkan harta, dan tidak dapat melawan musuh. Kaum lelaki mereka mampu menghasilkan usaha yang mendatangkan harta, sedangkan wanita tidak. Ada satu peristiwa pada satu hari, seorang wanita yang bernama Ummu Kuhah, suaminya telah meninggal dunia. Dia meninggalkan 2 orang anak perempuan, di mana saudara kandung suami menghalangi mereka dari mendapatkan warisan. Akhirnya Ummu Kuhah mengadukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyuruh Ummu Kuhah ini pulang dulu sementara menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama kemudian maka turunlah ayat yang ke-7 ini, yaitu lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍa. Jadi maknanya tuan-tuan, ini menunjukkan bahawasanya ini masalah pembagian harta pusaka ataupun masalah faraid. Jadi maknanya kat situ, anak lelaki, anak perempuan, saudara lelaki, saudara perempuan, suami ataupun isteri, semuanya mendapat harta pusaka mengikut bahagian masing-masing. Ada yang mendapat fardu, bahagian fardu, iaitu contohnya 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, 1/8, ataupun mereka mendapat asabah ma'al ghair, asabah bil ghair, ataupun asabah binafsi. Itu tengoklah daripada situasi keadaan ahli waris itu dalam sesuatu tempat itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kemudian dalam kata mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍa, ini ada berbeza pendapat para ulama tafsir dan juga ulama faraid, kerana kat situ ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Kemudian ada juga bahagian yang telah ditentukan. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam pembahagian itu, kalaulah harta itu harta yang boleh dipecahkan, contohnya wang ringgit, tanah ataupun kebun yang luas yang boleh dipecah-pecahkan, maka itu mudah untuk dibagikan kepada ahli waris. Tetapi kalaulah harta itu seketul saja, rumah, contohnya rumah yang kecil, rumah teres peninggalan si mati, ataupun kereta,
ataupun apa-apa saja yang tidak boleh dipecah-pecahkan. Kalau dipecah-pecahkan maka dia akan jadi rosak, tidak ada nilainya. Maka para ulama berpendapat bahawasanya harta itu tak perlu dipecahkan, tetapi harta itu bolehlah dijual dan harganya bolehlah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Itu keadaan bagi harta yang kecil yang tidak boleh dipecahkan. Tetapi bagi harta yang besar yang boleh dipecahkan, itu kena difaraidkan mengikut persetujuan ahli waris. Contohnya wang tunai, rumah mungkin banyak, ada 3-4 buah rumah, boleh dibagi-bagi seorang satu. Ataupun kebun yang luas, ada 10 hektar, 20 hektar, maka bolehlah dibagi-bagi, salah satu orang sekian-sekian dapat. Ataupun saham, ataupun apa-apa saja harta yang boleh dipisahkan ataupun diistilahkan harta alih dan juga harta yang tak alih. Itu tuan-tuan ya. Jadi maknanya itu adalah peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ketujuh ini memberi gambaran bahawasanya setiap ahli waris, sama ada lelaki ataupun perempuan, mereka semuanya mendapat harta pusaka. Janganlah berasa gundah gelana dan juga rasa macam sedih dengan peninggalan ibu ayah kita, kerana kita masih lagi ada harta. Kalau ayah ibu itu ada meninggalkan harta, kalau ayah ibu tidak meninggalkan harta, maka itu lain cerita pula. Kemudian sebelum berlakunya pembahagian harta pusaka ini, ada juga beberapa perkara yang perlu diambil perhatian kepada kita semua. Selesaikan dulu hutang-hutang si mati dengan Allah SWT. Selesaikan dulu hutang sesama manusia. Hutang dengan Allah contohnya kalau ada kafarah, kalau ada yang belum haji ataupun belum umrah, bolehlah dihajikan ataupun diumrahkan menggunakan harta si mati itu. Kemudian kalau ada fidyah, puasa yang belum dibayar. Kemudian kalau ada hutang-hutang dengan manusia yang lain, maka selesaikan dulu hutang sedemikian. Ataupun wasiatnya, selesaikan dulu wasiatnya yang harus, yang boleh dilaksanakan. Barulah bakinya dibahagi kepada ahli waris. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya kuliah online kita pada hari ini, ayat yang ketujuh ini memberi gambaran bahawasanya 3 perkara kita kena ambil perhatian sebagai kesimpulan di akhirnya, iaitu yang pertama sekali, ahli waris sama ada lelaki dan juga perempuan, mereka adalah berhak mendapat harta pusaka peninggalan si mati. Yang kedua, ahli waris lelaki tidak sama bahagiannya dengan ahli waris perempuan. Ada yang dapat banyak dan ada yang dapat sedikit, bergantung dengan kedudukan kepentingan ahli waris berkenaan. Yang ketiga, ahli waris yang tidak terdinding. Ini ahli waris yang tidak terdinding ialah 6 golongan ahli waris yang tidak terdinding langsung. Cumanya kadang-kadang dia terdinding daripada dapat banyak kepada dapat sedikit. Asobah kepada fardu. Itu saja. Iaitu yang pertama sekali ialah anak lelaki. Anak lelaki langsung tidak ada yang mendindingnya. Kemudian anak perempuan, begitu juga tidak ada yang mendindingnya. Anak lelaki, anak perempuan ni tuan-tuan,
mestilah anak laki dan anak perempuan ini mestilah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah di segi syarak. Yang ketiganya ialah bapa, dan yang keempatnya ibu, dan yang kelimanya suami, dan yang keenamnya isteri. Jadi enam golongan manusia ini mereka mesti mendapat harta pusaka. Tidak ada yang mendinding, tidak ada yang menghalang untuk mendapat harta pusaka. Cumanya mereka ini kadang-kadang dapat sedikit, kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat fardu, kadang-kadang dapat asabah. Jadi bergantung dengan keadaan ahli waris yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah selesainya kuliah online kita pada petang ini. Mudah-mudahan dengan ringkasnya kuliah kita ini akan mendapat manfaat untuk kita semua dan dapat menjalani kehidupan kita sebaik mungkin dalam percaturan kehidupan kita seharian, supaya sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan kehidupan daripada harta yang kita miliki, kerana ia adalah harta yang sah dan bukan harta yang subhat ataupun harta yang haram yang kita perolehi daripada harta pusaka kita. Kerana kadang-kadang kita tersilap, kita mengambil hak orang lain yang tidak ada hak, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.